Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah thumma amma ba'd. Wa qabla bidayati ad-dars nad'u Allah subhanahu wa ta'ala likay nafhama fi darsina al-yawm. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah naltaqi fi hadzal yawm wa mawdu'na al-yawm an aqsam at-tafsir. Waqad takallamna fi al-usbu'i al-madi an nash'at al-harakat al-'ilmiyyah fil 'asri al-'abbasiyyin. وموضوعنا اليوم عن أقسام التفسير. أقسام التفسير. هل رأيتم هذا العرض؟ Boleh nampak tak skrin ni? Boleh. Boleh. باللغة العربية هل رأيتم هذا العرض بوضوح؟ نعم أم لا؟ نعم. وفي هذا الموضوع وأنتم ترون معيار التعليم أولا، وفي هذا الموضوع لابد منكم أن تستطيع بيان التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي من جهة مفهوم ونشأة وشروط، وبعد ذلك أنتم تمكنون أن توضحوا مصدر التفسير بالمأثور، وأخيرا عن شرح أقسام التفسير بالرأي. وننتقل إلى موضوعنا اليوم، وسأقدم لكم هذه الصورة. ما هذه الصورة؟ Kitab ما هذه tafsir. الصورة؟ هذه الصورة عن Kitab tafsir. التفسير. أأنتم رأيتم هذا الكتاب قبل ذلك؟ نعم. لا. أأنتم قرأتم هذا الكتاب قبل ذلك؟ لا. لا. أوكي. اذكر بعض كتب التفسير الذي عرفتموه. Nama kitab tafsir yang kamu pernah tahu dalam minda kamu. Kitab apa? Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. تفسير Wa- الأزهار. Tafsir Al-Azhar. Wa kaman lagi? تفسير ابن جرير. Tafsir Ibnu Jarir. Thumma خلاص Tafsir Al-Kabir. تفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي، أليس كذلك؟ نعم. أيوة. وبعد ذلك من أين عرفتم هذا الكتاب؟ من أين؟ Maktabah. مكتبة. وبعد ذلك من الذي يخبركم عن ذلك الكتاب؟ وأنتم أنفسكم أو شخص الذي يخبركم عن هذا الكتاب؟ Kamu sendiri yang tahu ataupun orang yang beritahu kamu tentang kitab tafsir? Dua-dua. Dua-dua. Kilahuma. أيوة. ننتقل إلى درسنا اليوم للنقطة الأولى. رأيتم هذا العرض؟ Nampak slide tak? نعم. نعم. Nampak. نعم. Itu. أيوة. رأيتم. إذا رأيتم نبدأ بالصفحة
52 من الذي سيقرأ وسيوضح وسيشرح إلينا عن هذا الموضوع الفرعي؟ تفضل. من؟ أنا. تفضلي. مفهوم التفسير بالمأثور. التفسير بالمأثور هو الذي يعتمد على تفسير القرآن بالقرآن وصحيح السنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نشأة التفسير بالمأثور عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ التفسير بالمأثور منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن تفسيراته صلى الله عليه وسلم شاملة للقرآن الكريم كله، وتلك حكمة أرادها الله سبحانه وتعالى وعمد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كي تتدبر الأمة في جميع كتاب الله تعالى، وخير ما يفسر القرآن هو القرآن نفسه. يفسر القرآن هو القرآن نفسه. مفهوم dari segi mafhum, tafsir Quran, ulama mentafsir Quran dengan Al-Quran ataupun tafsir Al-Quran dengan sunnah. Dia nak tafsirkan ayat tersebut, dia rujuk ayat yang lain ataupun dia rujuk hadis yang sahih. Nasy'ah tu tafsir bermaksud ni pada zaman dulu lagi. Tapi bukan semua tafsiran Nabi menyeluruh pada Al-Quran. Nabi tak tafsir semua pun masa zaman tu. Sebab apa Nabi buat macam tu? Sebab dia nak umat guna akal, dia nak umat kaji sendiri lepas tafsir Quran. ثم واصلي. Sambung lagi. Ayat Al-Quran yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, penulilah akal-akal itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu, yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Yang bawah tu maksud dia, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging haiwan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga untuk mengundi nasi dengan anak panah. Mengundi nasi dengan anak panah itu adalah kefasikan. Okay, خلاص؟ خلاص. وفي هذه الصفة أنتم فهمتموه؟ Yang lain dalam qaswat ni faham tak? Apa dia nak cerita tentang tafsir bil ma'thur ni benda apa? Dan yang lain faham tak? Faham. Okey. Dah Ustaz tambah dengan penerangan yang Alisa terangkan tadi. Syukran Alisa, qira'atuki jayyidah wa bayanuki jayyidah aidan. Tafsir bil ma'thur iaitu tafsir dengan sumber-sumber yang sahih, iaitu daripada Al-Quran sendiri. Kemudian daripada sunnah ataupun perkataan sahabat Nabi SAW. Sebelum ni Ustaz dah bagi tahu dah siapa sahabat Nabi SAW. Ada 3 definisi sahabat, iaitu yang pernah bertemu dengan Nabi SAW, beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan iman. Ada 3 ciri itu, dia digelar sebagai sahabat. Okey. Sebaik-baik tafsir bil maksur adalah Quran itu sendiri. Dalam ayat Quran, yang menafsirkan ayat tersebut adalah Quran itu sendiri. Itu adalah sebaik-baik
tafsir bil maksur. Sebab tu dia sebut khairu ma yufassirul Quran huwal Qur'anu nafsuh. Dia bagi contoh dekat sini, uhillat lakum bahimatul an'am. Dekat perkataan yang digariskan di situ, kamu tengok, dihalalkan bagi kamu binatang ternakan. Dia sebut dekat situ binatang yang halal dimakan saja. Dia sebut tak yang diharamkan? Kita tak tahu kan? Macam mana kita nak tahu? Rujuk kepada ayat yang lain. Ayat yang lain dia sebut binatang yang haram dimakan. Iaitu apa dia? Al-maitah, bangkai, binatang yang mati, bangkai. Wadamu walahmul khinzir, darah. Walahmul khinzir, daging babi. Ni semua yang haram lah. Lepas tu benda lagi, wal munkhaniqatu, binatang yang mati tercekik. Wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu. Semua tu sekali. Yang ditanduk, yang dipukul, binatang-binatang buah. Disebut di situ binatang yang haram dimakan. Okey. Ni contoh tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Al-Quran sumber yang sahih. Al-Quran adalah sumber yang sahih. Dalam ayat lain banyaklah kalau kamu tengok. Ni contoh yang dia bagi ni satu saja. Dalam ayat lain pun ada juga. Contoh dia apa dia lagi? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kita baca Al-Fatihah kan. Jalan yang engkau berikan nikmat. Siapa dia orang yang diberi nikmat tu? Ayat lain menghuraikan. Ayat yang lain dia kata apa? Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Orang yang diberi nikmat yang disebut dalam ayat lain daripada kalangan nabi, kalangan orang-orang yang siddiq, wasyuhada, orang yang syahid, was-salihin, orang-orang yang soleh. Tu orang-orang yang diberi nikmat. Banyaklah. Contoh yang lain yang boleh Ustaz sebut kat sini, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini kita tak tahu. Apa dia kezaliman? Dalam ayat lain mentafsirkan kezaliman. Apa dia kezaliman? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya asyirku berapa? Ma makna syirk? Apa maksud syirik? Menyekutukan Allah. Ya, menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Jadi kezaliman maksud di situ apa dia? Ma makna zulm fil ayah? Apa makna dia berapa? Asyirku. Okey. Rud alayya. Reply. Rud alayya tu maksud dia apa? Reply lah. Okey. Faham tu? Fahimna. Ahsan tu. ثم ننتقل إلى الصفحة 53. من الذي سيشرح وسيقرأ إلينا؟ أنا. تفضل. إحدى الصحابة. ما اسمك الكريم؟ nama apa? لقمان. تفضل. إحدى الصحابة. إن التفسير في عصر الصحابة كان يعتمد على الكتاب والسنة واجتهاد الصحابة في بعض الأحيان، وكان يساعدهم على ذلك معرفتهم اللغوية وعلمهم بأسباب النزول ومعرفتهم بعادات الأعراب، واشتهر عشرة منهم بالتفسير اشتهر عشرة منهم. واشتهر عشرة منهم بالتفسير وهم أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، ابن عباس، أبي بن كعب، أبي بن كعب، زيد بن ثابت، أبو موسى الأشعري، عبد الله بن زبير. Maksud dia, zaman para sahabat
Tafsir pada zaman para sahabat bergantung pada kitab dan sunnah dan perbincangan para sahabat. Dan mereka menolong itu dengan pengetahuan bahasa, ilmu dan sebab diturunkan mengenai adat Arab. Dan masyhur 10 daripada mereka dengan tafsir adalah Abu Bakar Siddiq, Umar Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Zubair. Khususnya ihda at-tabi'in, zaman para tabi'in. Al-tafsir fi ihda at-tabi'in kanat dairahu awsi'in fihi min dairati sahabati wa anna ahamma ma yumayyizu tafsir fi ahdi at-tabi'in zahuru khilafat zuhuru khilafat mazhabiyah. Tafsir pada zaman tabi'in ni ada lebih luas daripada zaman para sahabat. Daerah tu maksudnya dia punya peranan dia lebih besar lah. Bulatan dia lebih besar. Iaitu peranan dia lebih besar pada zaman sahabat. Ashhur al-mufassirin fi ahli tabi'in. Ashhar. Kalau ashhur jamak kepada syahrun. Syahrun bulan. Ashhur bulan-bulan. Kalau ashhar paling masyhur. Ashhar al-mufassirin fi ahli tabi'in. Pentafsir yang paling masyhur pada zaman kat Mekah, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Tawus, Atha, Ikrimah. Kat Madinah, Zaid bin Aslam, Abu Aliyah, Muhammad bin Ka'ab, Al-Qurazi. Kat Kufah, Al-Qamatu bin Qais, Suruq, Al-Qamah bin Qais. Al-Qamah bin Qais, Masruq, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah. Yujad al-bayan andak. Ada penerangan tak? Okey, hadhil asma kulluha la budda an tahfadhu jayyidan. Hadhil asma kulluha la budda an tahfadhu jayyidan. Fi ahdi sahabah wa ahdi tabi'in. Fi ahdi sahabah ashratun atau asyaratun. Abu Bakr as-Siddiq ila Abdullah ibn Zubair. Thumma fi ahdi tabi'in idza kana fi Makkah Sa'id ibn Jubair, Mujahid, Tawus, Atha, Ikrimah. Wa fil Madinah Zaid ibn Aslam. Wa fil Kufah Alqamah ibn Qais wa ghairihim. Okay, hadhil asma la budda an tahfadhu jayyidan li'anna al-as'ilah qad yas'alukum an ashharil mufassirin fi dhalikal ahd. Okey. Tafsir pada zaman sahabat, mereka ni pun pengetahuan mereka tentang bahasa Arab kuat. Mereka tahu asbab nuzul, mereka tahu adat orang Arab. Dan mereka kalau ada masalah, mereka pergi tanya Nabi SAW. Okey, pada zaman tabi'in, dia lebih luas lah. Sebab apa? Sebab munculnya perbezaan mazhab. Dah ijtihad pada zaman tu. Bila mula ijtihad, pandangan yang berbeza keluar. Sebab tu kalau kamu tengok tafsir yang menggunakan pakai kalam-kalam ulama pada zaman sahabat tabi'in, dia disebut sebagai tafsir bilba. Bil ma'thur ke bil ra'yi?
Reply. Bil maksur. Sebab kita duk baca tajuk At-Tafsir bil maksur. Okey. Fahimtum? Fahimtum? Benar. إذا كنتم فاهمين ننتقل إلى الصفحة التالية شروط التفسير بالمأثور. ما هو شروط؟ من الذي أنا. وسيشرح؟ من أنا؟ اسمك؟ حمدان. حسنى حمدان، تفضلي اقرأي بصوت واضح. شروط تفسير بالمأثور. أولا أن يكون تفسير بالقرآن, bahawa tafsirnya ada dalam Al-Quran. Wazalika ba'dul ayatuhu yubayyinuha fil mawdi'il akhar. Sebahagian ayat menerangkan di tempat yang lain. Sanian an ya'ti minan nabiyyi li'annahu mubayyinun lil Qur'an. Yang tadi wadzalika ba'du ayati yubayyinha fi mawdi'in akhar tu bukannya diterangkan di tempat yang lain tu, maksud dia ayat lain yang menerangkan ayat tersebut. Dah? Okey. Tanian. Sanian an ya'ti minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya'ti minan Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu mubayyinun lil Qur'an. Datangnya dari Nabi kerana dia adalah penerang bagi Al-Quran. Wa kana sahabatu yarji'una ilaihi ila ashkala alaihim fahmu ayatin ila ayat. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubayyinu lahum ma yasha'u indal hajah. Sahabat merujuk kepada Nabi apabila ada keraguan memahami ayat-ayat Al-Quran, seperti mana Rasul menerangkan kepada mereka segala yang diperlukan. Thumma talitan Salisan ijtihad as-sahabatu wa fahmuhum. Wa kana sahabatu idza lam yujadu lam yajidu tafsirul fil kitab Allah Ta'ala wa lam yajidu syai'an fi zalika ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtahidu fil fahmu fa inna ijtahidu fil fahmi fa innahum min kul lisal arab ya'rifunal arabiyyah wa yuhsinuna fahmuha wa yuhsinuna fahmaha wa ya'rifuna wajhahul balaghatu fi wa ya'rifuna wujuhal balaghati fiha wa ya'rifuna wujuhal balaghati fiha. Adalah para sahabat apabila tidak mendapati tafsiran dalam Al-Quran dan tidak mendapati sesuatu dari hadis Rasulullah, mereka berijtihad mengikut kefahaman mereka. Mereka adalah Arab tulen yang mengetahui bahasa Arab dan elok fahamannya serta mengetahui bentuk-bentuk balaghah. Ijtihad tu apa maksud dia? Ma huwa mafhumul ijtihad? Ijtihad tu dia? Ijtihad tu maksud dia perah otak betul-betul. Perah otak betul-betul, cari maklumat, search, kaji untuk dapatkan sesuatu natijah, untuk mengeluarkan satu natijah. Itu ijtihad. Okey. Idzan kam asyurut ditafsir bil maksur. Kam asyurut? Salasah.
ثلاثة أحسنتم. أولا اذكر. An yakuna yakuna. tafsiru bil Quran. أن يكون التفسير بالقرآن. ثانيا أن يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مبين القرآن. أحسنت يا دانيش. ثالثا وأخيرا اجتهاد الصحابة وفهمهم. وفهمهم. أحسنت يا دانيش. أين الآخرون؟ Mana yang lain? Tiga Dia syarat. nak jawab. Tiga syarat yang penting dalam syarat tafsir bil maksur. Okey, dia mestilah tafsir dia mestilah dengan ayat Al-Quran, kemudian dia datang daripada Nabi SAW sebab Nabi tahu semua. Yang ketiga, ijtihad para sahabat. Ijtihad tu dia Ustaz dah habaq dah tak Ustaz. Okey. Nuwasil ila mawdu'an jadid, tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ra'yi. Al-lughah ar-ra'yu masdarul ra'a yara ra'yan. Pendapat adalah sumber pendapat, lihat pendapatan. Ra'a tu lihatlah, dia tasrif. Dan dia tunjuk situ ra'a yara ra'yan. Ra'a tu dia lihat, yara dia melihat. Ra'yan tu masdar. Ra'yan tu ar-ra'yi. Last sekali jadi ra'yi. Ra'yi ni pandangan. Istilahan. Istilahan huwa tafsirul allazi ya'tamidu fihi Ya'tamidu fihi al-mufassir. mufassiru ala fahmihi wa istinbatihi bir ra'i. Ra'yi. Tafsiran di mana pentafsir bergantung pada pemahamannya. Ya. Pemahamannya wastinbatihi bi ra'yihi itu maksud dia bukan kata dia menggunakan akal semata-mata. Nak menggunakan akal dia mestilah ada ilmu. Ilmu apa? Nanti kita tengok di muka surat sebelah. Syarat nak jadi mufassir ni. Kalau dia nak tafsir bir ra'yi ni, dia mestilah berilmu. Ilmu apa? Nanti kita tengok. Istinbat tu maksud apa? Contoh dia buat kesimpulan lah. Ada banyak-banyak kan. Satu perkataan, contoh dia. Dalam ayat Quran. Fatayammamu sa'idan. Maka bertayamumlah dengan sa'id. Sa'id tu dia ada makna kata debu dan tanah yang suci. Ada makna kata apa yang berada di bumi. Termasuklah pasir ke batu-batu kecil ke. Kan? Jadi mana satu makna yang paling tepat di situ? Jadi mujtahid ni ataupun mufassir ni dia ijtihad, dia keluarkan satu natijah, okey makna dia yang sebenar yang ni. Tu istinbat. Istinbat tu dia buat kesimpulan lah ataupun dia keluarkan satu pandangan. Daripada pandangan yang berbeza, dia ambil satu yang paling tepat. Itu istinbat. Okey. Syukran ya Husna. ثم ننتقل إلى نشأة التفسير بالرأي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة. تفضل. إذا كان لديكم الأسئلة فاسأل. Kalau ada soalan tu tanya. Man? Mujahid. Aina huwa? Hal huwa mawjud? La. Tak ada. Minggu lepas pun tak masuk juga Mujahid ni. Nak kenal dah ni. Nash'atu tafsir bil ra'yi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad unzila al-Quranul Karim 'ala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bilisanin Arabiyyin mubin. Pada zaman Nabi, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Kana yafhamul Quran jumlatan wa tafsila. Nabi ni dia faham Quran semua sekali, tak ada terkecuali.
amarahu Allah Subhanahu wa taala an yubayyinahu li ashabihi. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan, menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menerangkan ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabatnya. Itu pada zaman Nabi lah. Nabi sebagai mufassir, ada masalah rujuk terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi ahdi sahabah, tengok pula pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum yafhamuna al-Qur'ana li'annahu nazala bi laghatihim. Depa faham Quran sebab apa? Al-Quran ni diturunkan dengan bahasa depa. Bahasa apa? Bahasa Arab lah. Wa hum ya'tamiduna ala thalathati manahij fi tafsir wa hiya 3 manhaj. Hadal manhaj labudda an tahfadhu wa tafham. 3 manhaj ni kamu kena tahulah. Manhaj depa dia tafsir Al-Quran bil Quran, tafsir Al-Quran bis sunnah, ar-ra'y wal ijtihad. Yang ni senang dia. Yang pertama depa rujuk dulu. Kalau depa tak faham ayat, tengok dulu ayat Quran yang lain ada ke tak? Kalau ada, okey, selesai. Kalau tak ada, tengok lagi sunnah. Rujuk semua sunnah. Ada ke tak ada? Tak ada. Kalau tak ada, barulah pergi kepada yang ketiga, iaitu ar-ra'y wal ijtihad. Barulah perah otak untuk dapatkan satu natijah. Pada zaman sahabat. Pada zaman Rasulullah, pasal Rasulullah ada. Pada zaman sahabat, barulah mulanya ijtihad. Daripada situ, ulama tafsir dia menggunakan pandangan sahabat. Bila pandangan sahabat ni disebut sebagai at-tafsir bil ma'thur. Okey. Idza lam yajidu at-tafsira fi kitabillahi ta'ala wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtahadu fi ra'yihim. Kalau semua tu tak ada, barulah depa ijtihad. Quran tak ada, sunnah tak ada, barulah ijtihad. Hum min khullasil Arab. Depa ni Arab yang tulen. Alladhina ya'rifuna al-arabiyyah khasa'isaha wa balaghataha. Dari sudut balaghah Al-Quran depa tahu. Dari sudut ciri-ciri ataupun keistimewaan bahasa Arab depa tahu. Sebab apa? Depa Arab yang tulen. Arab yang tulen ni tak ada kacuk lah maksud dia. Macam kita ni orang Melayu, macam kita ni lah, banyak dah kacukan keturunan kita ni. Bukan lagi asli dah, nak cari orang asli pun payah. Kamu Melayu asli tak? Tak kot. Tak kot. Tak. Kita pun tak tahu. Melayu asli yang betul-betul asli ni tak tahu. Macam ustaz pun dah kacuk dah. Tok Wan dulu ni, moyang dulu ni. Kita banyak kacuk. Okey, last sekali. Ad-dalilu ala anna sahabah fasaru bir-ra'yi wa amilu bihi ikhtilafun fi tafsiril Quran. Ni dia nak abang kata bukti para sahabat ni dia menafsirkan Al-Quran secara pandangan dan ijtihad ni. Apa dia bukti dia? Bukti dia ikhtilafun fi tafsiril Quran. Perbezaan mereka dalam tafsir Al-Quran. Kalau kata satu ayat tu, satu makna saja, di sana tidak ada pandangan dan juga ijtihad. Tapi kalau kita tengok ayat macam Ustaz bagi contoh tadi, Sa'id, keluar pelbagai pandangan, tu makna kata, mereka ni berijtihad untuk mendapatkan satu makna yang lebih tepat. Okey, itu pada zaman sahabat dan juga Zaman sahabat. Rasulullah. Okay. Zaman Rasulullah dan sahabat. Al-an ahdu tabi'in. Bisur'ah. Ahadu tabi'in. Hum naqalu riwayat at-tafsir an sahabati Man anti? Maisarah. Maisarah. Tafadhali. Hum naqalu riwayati tafsir an sahabati wa zadu fiha mastambutuhu bi anfusihim. Mastanbatuhu bi anfusihim. Mereka ambil riwayat tafsir dari sahabat dan menambah padanya apa yang mereka keluarkan hukum mereka sendiri. Maksudnya, mereka ubah tafsir ikut fikiran mereka sendiri. Mereka rasa betul? Betul. Mereka rasa ke? Ikut perasaan ke? Kalau Ustaz kata istinbat tu apa maksud dia?
Dia teliti dulu. Dia teliti, buat kajian, kemudian barulah dia dapatkan satu natijah. Bukan kata ikut nafsu semata-mata. ثم وما زال التفسير يتكاثر في عهدهم حتى توجد التفاسير متعددة. Tafsir terus bertambah banyak pada zaman mereka sehinggalah terdapat pelbagai tafsir. وهكذا وصل في علم التفسير برأي نوعين المحمود والمذموم. Dengan ini sampai ilmu tafsir dengan dua pandangan, iaitu pujian dan kejian. يرفض العلماء التفسير برأي المذموم لأنه غير جار على قوانين اللغة العربية ولا يوافق بالأدلة الشرعية وشرائط التفسير. Ulama tafsir menolak pendapat-pendapat yang keji kerana tidak selari dengan undang-undang bahasa Arab dan tidak seiring dengan dalil-dalil hukum syarak dan syarat-syarat tafsir. واتفق العلماء على قبول التفسير برأي Qabul tafsir. قبول التفسير برأي المحمود الجاري على قوانين اللغة الموافق للأدلة الشرعية والمستوفي لشرائط التفسير. Para cendekiawan bersetuju untuk menerima penafsiran tersebut menurut pendapat terpuji yang berdasarkan undang-undang bahasa yang sesuai dengan bukti hukum dan memenuhi syarat-syarat penafsiran. Ada uraian tak? Pada zaman tabi'in, tafsir bertambah. Awak suruh ustaz membantu lah. Pada zaman tabi'in, ulama pada zaman dulu, pada zaman sahabat, mereka ni pun pandangan berbeza. Pandangan pun dah berbeza. Kemudian pada zaman tabi'in, dia semakin bertambah, berkembang, bertambah. Sebab tu, tafsir pada zaman tu terbahagi kepada dua, iaitu Al-Mahmud dan Al-Madmum. Ada yang terpuji, ada yang ditolak, yang keji. Menggunakan pandangan yang tak ikut syarat-syarat dia, yang tu ditolak ataupun dikeji. Kalau ikut kaedah bahasa Arab, selari dengan dalil-dalil syariah, selari dengan syarat-syarat tafsir, maka itu diterima. Okey. Thumma syurut tafsir bil-ra'i. Summa syurut tafsir bil-ra'i. Awalan أن يتصف المفسر بصفة ضرورية للتفسير. Pentafsir hendaklah bersifat dengan sifat pentingnya mentafsir. Sifatnya daruriyah tu maksudnya sifat yang perlu bagi ahli tafsir. Sifat yang perlu apa dia? Tengok di dalam maklumat idhafiyah tu. Apa dia? Sebut sikit. ما هي الصفات الضرورية للمفسر بالرأي؟ هناك 7 الصفات. هناك 7 صفات. سليم العقيدة. ثم عالم بالحديث. وبعد ذلك عدم اتباع الهوى. عدم اتباع الهوى. عالم بأصول الفقه. عالم بأصول الفقه. عالم بأصول الدين. ثم عالم بأصول التفسير. عالم باللغة العربية وعلومها. Susah tak nak jadi mufassir bil-ra'yi ni? Sah. Tu baru syarat yang pertama, dia kena alim usul fiqh, usul tafsir, usuluddin, hadis, akidah, kena sejahtera.
tak boleh ikut hawa nafsu. Lurah tu memang faktor utama lah. Kalau nak jadi mufassir ni, kalau tak faham bahasa Arab tu, tak boleh jadilah. Okey. ثانيا Syarut Tsani. ألا يتعارض في تفسيره مع معاني اللغة العربية. Tidak bertentangan tafsirannya dengan makna-makna bahasa Arab. ثالثا ألا يدخل عالم القرآن بأفكار مخالفة للقرآن. Pakar Quran tidak memasukkan pemikiran yang bertentangan dengan Al-Quran. Rabi'an ألا يخالف في تفسيره الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tidak bertentangan tafsiran dengan hadis sahih dari Rasulullah. Khamisan ألا يكون متأثرا بالأفكار والمذاهب المعادية التي يعتنقها الكفار. Tidak terpengaruh dengan pemikiran dan pendapat musuh Islam yang dipegang oleh orang kafir. Okey. Ahsanti ya Maisarah. Syukran. Hal yujad iskal andakum? Ada masalah tak? Idan hunaka kam syurut? لا. كم الشروط للتفسير بالرأي؟ خمس. 5. اوكي. من الأول إلى الخامس. إن شاء الله نذكر بعدين، وبعد ذلك ننتقل إلى مصدر التفسير بالمأثور إلى الصفحة التالية. من الذي سيقرأ وسيشرح بسرعة؟ لأن المدة المتبقية 15 دقيقة. 15 دقيقة بسرعة. مصدر التفسير بالمأثور من؟ أنا. تفضل. يعطي الله سبحانه وتعالى الشرعية للبشرية لفهم معنى ومحتوى القرآن، وهو ما يعرف بدراسة التفسير، ومن معلقين الذين ينتبهون إليه، وله مؤهلات أيوسي بعمله الجبار تفسير روح المعاني. وعمل في مجال التفسير. استخدم الألوسي في تفسيره طريقة التحليل التي تشرح معنى آيات القرآن وغايتها من جوانب عديدة من الحلال شرح الآيات بآية حسب ترتيب المحطوطات المناسك ومحتويات الآية. الآية تتوافق مع حبر وميل أيوسي. خلصتي؟ خلاص. Start maksud. Okey, maksud dia Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesahihan kepada manusia yang memahami makna dan isi kandungan Al-Quran yang dikenali sebagai kajian tafsiran. Salah satu penulis yang memberi perhatian dan mempunyai kelayakan adalah IIC dengan karyanya yang terkenal Tafsir Ruh Ruhul Ma'ani. Ruhul Ma'ani. Sebagai karya dalam bidang tafsir, dalam pentafsirannya, Al-Alusi menggunakan kaedah tahlil yang menjelaskan makna dan maksud ayat-ayat Al-Quran dari segi banyak aspek dengan menjelaskan ayat demi ayat mengikut urutan dalam naskah, munasabah dan isi ayat-ayat tersebut. Ayat sesuai dengan kepakaran dan kecenderungan Al-Alusi. Itu je. Syukran. Okey, ahsantum. At-ta'awuniyah jayyidah. Semangat kerjasama tu bagus. Semua mengambil bahagian.
keempat-empat peserta, keempat-empat ahli. Okey. Bacaan bagus, penerangan pun bagus. Jadi, tafsir Al-Alusi, Ruhul Ma'ani, tafsir bil ra'yi atau bil maksur. Apa Ustaz? Tafsir Al-Alusi, Ruhul Ma'ani itu pembahagian dia dalam bidang apa? Tafsir bil ra'yi ke bil maksur? Ro'i rasanya. Tafsir Ro'i. bil ra'yi, dia menggunakan pandangan. Okey. Alhamdulillah. Thumma min al-majmu'ah ats-tsaniyah tafsir Mafatih al-Ghaib lil Imam Fakhruddin Ar-Razi. تفضل. أنا أستاذ اذكر أنا اذكر أولا من أي أقسام هذا التفسير. Dia duduk di pembahagian mana? Okey. Danish ماذا ستتكلم؟ أنا عايز شاكرين دلوقتي. أنا لا أفهم. سنة ها؟ اوكي تفضل تفضل. تفضل. اوكي. تفسير فخر الدين الرازي مفاتيح الغيب. اسمه مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير. التفسير بالرأي بالاجتهاد بذات وبالنقول. Fakhr Ar-Razi banyak mendalami ilmu pengetahuan tentang Yunani, tapi dia tak jadi halangan untuk buat tafsir, iaitu tafsir Mafatih Al-Ghaib. Dia menghasilkan kitab Mafatih Al-Ghaib di penghujung hayat sebelum dia wafat. Tafsir ni berra'i, dia menjadi bahan kajian Islam di seluruh negara, kitab yang dirujuk oleh banyak ulama. Okey, tafsir ni mempunyai 16 mujalladan dan 32 juzuk. هذا تفسير كما بثلاثة أشخاص هو فخر الدين الرازي والإمام شبيب الدين الحوبي في tahun 630 Hijrah di Damaskus. والإمام نجم الدين نجم الدين المخزومي القمري. Dia tafsir ini tergolong BRI sebabnya sumber, iaitu sumber daripada orang lain dan pendapat dia sendiri. Lepas tu banyak mengemukakan ijtihadnya mengenai arti yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran disertai dengan pendapat ulama. Salah satu kitab tafsir BRI yang paling komprehensif sebab menjelaskan seluruh ayat Al-Quran. Kitab ini disusun oleh Fakhr Ad-Din Ar-Razi sendiri. Kitab ini boleh dikategorikan sebagai kitab Al-Bukhari. Dia mengemukakan pendapat dia dan ulama yang lain. Selain sahabat dan tabi'in, antara yang dia jadikan tafsir ni adalah Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, Ahmad bin Hanbal, Asy'ari, Al-Ghazali, kelompok Mu'tazilah dan Asy'ariyah, Hasan Al-Basri, Al-Zamakhsyari, Al-Farad, Nukhir, Ashim dan lain-lain lagi. Okey. هذا فقط؟ نعم. هذا فقط. شكرا يا دنيش وأهليك. Terima kasih Danish dan juga ahli kumpulan
Wa ana uhibbu hadzal bayan. Hubban jiddan. Ustaz sekolah penerangan macam tu. Ada slide dan ada persediaan, ada perbincangan antara kumpulan. Ada perbincangan tak, Danish? Ada. Ada? Okey. Alhamdulillah. Tafsir Fakhruddin Ar-Razi. Kalau kita tengok Imam Fakhruddin Ar-Razi ni, dia berkeahlian dalam semua bidang. Kitab usul fiqh pun ada juga dikarang. Tafsir pun ada juga. Macam-macam bidang. Tu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Orang yang alim. Sebab tu tafsir dia, tafsir Al-Kabir, 16 jilid. Panjang. Setengah depa. Okey. Bapak dah tadi. Tafsir Ibn Jarir. Ataupun tafsir At-Tabari. Man sayadhihu an munaqashatihi. Siapa yang akan terangkan? Siapa? Maryam, Anan, Putri, dia. Man sayuqaddimu an tafsir Ibn Jarir. تفضل. تفضلي. Nama dia Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kathir bin Khalid At-Tabari. Dia lahir kat Tabaristan, Iran pada tahun 224 Hijrah. Tafsir Ibn Jarir ni tafsir bil ma'thur ke bil ra'yi? Ada tafsir bil ma'thur. Bil ma'thur. Ma'thur. Dalam kitab ni dia tafsir ayat demi ayat secara detail dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Cara tafsirannya dia mentafsir Al-Quran dengan Al-Quran, dengan hadis Rasul atau keterangan dari para sahabat dan tabi'in. Banyak notification lah Putri Salehah. Sorry Ustaz. Banyak notification lah. Banyak mesej ni. Ada yang mute tak? Ke semua buka? Semua buka. Oh, buka. Power dah cek. Okey. Syukran. Yang tu saja kah? Hanan. Hanan. Penulisan dia akan kuatkan dengan riwayat-riwayat yang disandarkan daripada para sahabat. Lepas tu apabila ada dua ataupun lebih mengenai satu ayat, dia akan uraikan dia daripada satu persatu dan didukung dengan riwayat-riwayat yang berkenaan dengan daripada sahabat dan tabi'in. Itu je. Khalastunna? Dia masuk tak? Dia phone dia rosak. Phone dia rosak. Okey. Yang tu saja? Okey, syukran. Penglibatan ahli kumpulan yang menyeluruh. Syukran. Thumma akhiran. Al-Majmu'ah Ar-Rabi'ah. Adham, Iqbal wa Syamil. Adham. Ana. Tafadhal. Tafsir Ibn Kathir. Ibn Kathir adalah seorang ahli sunnah. Itu pengarang kitab Tafsir Ibn Kathir. Ibn Kathir atau nama sebenarnya Imaduddin Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Kathir Al-Dimashqi Al-Quraisy Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan pada 700 Hijrah dan meninggal pada 774 Hijrah. Kelebihan kitab Tafsir Ibn Kathir dia adalah first, penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Kedua, penafsiran Al-Quran dengan hadis. Ketiga, penafsiran Al-Quran dengan pendapat sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan keempat, penafsiran Al-Quran dengan pendapat alim ulama yang hidup sahabat Nabi SAW. Kitab Tafsir Ibn Kathir adalah tafsir Ar-Ra'i. Itu Ustaz. Ha? Al-Ma'thur.
Bil maksur. Kalau ada ayat Quran dengan ayat Quran, ada sunnah Nabi, ada aqwalus sahabah, yang tu disebut tafsir bil maksur. Dia tak berijtihad. Kitab tafsir Ibnu Katsir dia terkenal sebab kepakaran penulisnya, gaya penulisan, pemahaman yang cermelang dalam akidah Islam dan penafsiran umum dan murni. Ustaz. Ada sambungan tak? Tak ada Ustaz. Ada ahli tak ada? Ahli tak ada? Ahli. Iqbal tak masuk ah? Ada. Syamil ada. Iqbal mana Iqbal? Ada Ustaz, ada. Ada. Okey. Alhamdulillah masuk. Okey. Alhamdulillah semua sekali mengambil bahagian dalam pembintangan. Secara berkumpulan lah kamu bincang dan ada pembintangan yang bagus. Cuma ada beberapa komen lah yang boleh Ustaz simpulkan kat sini kalau nak buat pembintangan. Yang pertama, macam Dennis tadi, dia share slide, yang tu yang terbaik lah. Yang kedua, semua ahli kumpulan terlibat. Macam dengan kumpulan Adham, dia wakilkan seorang saja tak ada masalah. Memandangkan masa pun terbatas. Tapi kalau semua terlibat, semua bercakap, yang tu lagi bagus. Yang ketiga, kamu tahu kan tafsir tu kamu syarah elok dah. Siapa dia pengarang, tafsir dia jenis apa, bil maksur ke bil ra'yi. Cuma satu je. Apa dia yang kamu tak sebut? Contoh. Kalau sebut contoh, lagi nampak lah. Satu kumpulan pun tak sebut contoh kan. Lepas ni kita perbaiki pembintangan dan Alhamdulillah semua terbaik. Terima kasih banyak-banyak. Wa ba'da dhalik insya-Allah sanadkhul ila mawdu' fadlu salatit tahajjud fi qism al-hadis. Wa ana sawfa u'ti ilaikum at-taklif min at-taklifat. Wa la budda an tunaqishu ma'a ahli majmu'atikum. Fahimtum? Fahimna Ustaz. Wa fi as'ilati taqyim wa hunaka ba'd al-as'ilah sa'as'alukum al-an udhkur min al-ulama al-mufassirin fi asri sahabah man hum hunaka 'ashratun man ashharil mufassirin fi asri sahabah uzkur ba'dan minhum. Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq, thumma Umar bin Khattab, Umar, thumma Osman bin Ibnu Affan. Abbas. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Okey, ahsantum. Soal الثانية ما الفرق بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي? Apa beza dia? Beza dia tahu mana? Kalau tafsir bil maksur menggunakan 3 sumber yang utama, iaitu apa dia 3 sumber tu? Al-Quran, Al-Quran. hadis, Thumma Ijtihad. sahabat. qaul? Ijtihad. Bukan ijtihad, qaul sahabat. 3 sumber utama. Okey. Thumma, kalau kata tafsir bil ra'yi, sumber dia adalah Ijtihad. ijtihad. Okey. Hadha faqat fi hadha al-yawm wa ashkurukum jami'an. Insyaallah naltaqi ba'da dhalik. Wa ra'isul fasl tasallam ilayya 'anil asma' ghair hadirin fi hadha al-yawm. Siapa? Maryam Maryam. Nanti hantar kat ustaz nama yang tidak adik lah. Okay, wallahu alam, hadha faqat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Salam Ustaz. Ustaz.